Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali بيسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد. Sidang penonton, sidang jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagi memberkati lagi majlis kita pada malam yang penuh barakah ni, marilah kita sama-sama baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Tes suara 1 2 subhanallah subhanallah subhanallah. Subhanallah subhanallah. Subhanallah subhanallah. Subhanallah subhanallah, suara tak clear. Sekejap ya, sekejap. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Subhanallah 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 subhanallah. Subhanallah subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Okey dah. Okey dah. Allah baru Allah uji sikit dah. Sabar. Mulalah ni. Handphone saya okey. Handphone saya okey. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senang penonton, senang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana tak okey tu semua boleh masuk balik. Okey, baik.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. InsyaAllah pada malamnya penuh barakah ni, kita akan menyambung pengajian kita insyaAllah. Dalam pengajian hakikat kehidupan insyaAllah. Kita akan sambung dengan pengajian hakikat kehidupan. Baik, Alhamdulillah. Semua Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang telah bersiaran bersama dengan saya pada malam yang penuh barakah ni. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang baru menyertai. Yang baru menyertai program kita pada malam ini insyaAllah. Audio okey, handphone saya okey. Saya live ni kat handphone, kat laptop, ada 3 tempat ni. Okey Baik. Baik, kita sambung. Kita sambung pengajian kita insya-Allah. Suara slow, kuatkan volume dia. Dia maksimum dah ni. Baik. Alhamdulillah, insya-Allah. Pada yang baru menonton, selamat datang. Yang baru mengikuti pengajian hakikat kehidupan ni, alhamdulillah kita dah pun masuk ke fasa perbincangan yang seterusnya. Fasa perbincangan yang seterusnya, yakni dalam fasa yang kedua, yakni bab amanah. Bab amanah, insya-Allah. Bab amanah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Sebelum kita teruskan pengajian kita insya-Allah, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Kita tak sempat baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Baik. Jadi yang mana yang tak jelas tu, setakat ni lah boleh. Yang mana yang clear tu, alhamdulillah. Ni technical punya cerita. Kita tak boleh buat apa setakat ni je lah. Yang mana agak-agak tak dengar tu, pakailah earphone. Malam ni saya pakai audio yang ini. Baik. Alhamdulillah, insyaAllah. Boleh dengar cuma slow sikit. Biasalah. Sebelum ni dengar kuat, kita ambil sambil lewa. Kali ni dengar slow sikit. Kena beri perhatian lebih sikit. Kali ni kita bagi perhatian lebih sikit. Ini hari rezeki kita setakat ni, dengar suara setakat ni. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Azanul la yasma'una biha. Telinga azanul la yasma'una biha. Allah berfirman surah Al-A'raf 179. Surah Al-A'raf 179. Azanul la yasma'una biha. Baik. Yang tersesat tu rasa kena log out masuk balik kot. Keluar masuk balik lah. Sebab sini okey je. Ada handphone yang okey, ada yang tak okey. Besok apa yang ada ni, sebab saya pun live guna handphone saya juga. Live maksudnya kita tengok juga. So, kita nak monitor ni. Tak apalah, setakat mana yang ada lah insyaAllah. Boleh lah tu. Baik. Tu Puan Fazilah okey, ada yang tak okey. Ini macam tu lah berarti kot. Berarti ni Allah bagi ujian hari. Ada orang yang okey, ada yang tak okey. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah. Baik. Boh kat telinga. Ada yang okey, ada tak okey ya? Cuba.
Tahu lah ini hari malam ni biasa tu. Okey lah. Sila jumpa mata Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun lah guna handphone saya juga. Lah maksudnya kita tengok juga kita nak monitor ni. Tak apalah setakat mana yang ada lah insya-Allah. Boleh lah tu. Fazila okey. Allah, okey je. Itulah distraction lah. Saya ni kalau nak sampai dia tu okey tu kita tak boleh fokus. Kita pula tak boleh fokus kan? Baik. Baik, sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Yang penting dengar dengan hati. Dengar sikit-sikit tu, dengar dengan hati lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya biasalah, hidup kita ni macam tu lah. Hidup kita ni sedang jemaah mata Allah SWT, itu perjalanan hidup. Kalau saya nak kaitkan dengan apa yang nak dibincangkan, mungkin dengan teknologi yang ada sebelum ini, kita progress. Kemudian hari ini Allah uji sikit. Allah uji sikit. Jadi yang mendengar pun kurang selesa, yang bercakap pun kurang selesa. Sama lah tu, 2x5 kan. Cuma dekat sini, ya Ustaz let masuk balik akan clear. La ilaha illallah. Tengok tu. Allah Akbar. Sabar je lah. Log out balik, masuk balik. Subhanallah. Okey boleh dah. Jadi sekarang ni mana yang tak clear? Yang ini ke atau handphone sini? Sabar je lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, di situlah sistemnya. Talian saya tak okey. Gitulah dia. Talian tak okey. Macam itulah hidup ni. Kadang-kadang penyampaian tu dah sampai. Daripada sumber dah betul dah. Dia ibarat seperti air hujan. Air hujan. Sedang jemaah mata Allah SWT. Air hujan dah cantik dah. Air sumber pada langit hujan. Air hujan. Air hujan turun. Tapi tempat turun pula tak kena. Air hujan tu turun. Air hujan turun dekat longkang. Jadi air longkang. Air hujan turun dekat kolah. Jadi air kolah. Nampak? Jadi sinar jemaah mata Allah SWT, begitulah dia. Kadang-kadang sumber dah betul, tetapi tempat penyampaian, tempat penerimaan itu. Tempat penerimaan itu pula kadang-kadang tak sampai. Begitulah. Dan yang kedua pula kalau kita lihat, ya Tuan Haji Mak Muda on the way balik KL. Subhanallah, mudah-mudahan selamat sampai ke KL. Terima kasih juga sempat bersiaran. Dah selesai dah semua urusannya ya Tuan Haji. Pengebumian almarhumah ibunda yang dicintai, mudah-mudahan dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik. Baik. Alhamdulillah. Dia cerita dia gini, sebenarnya mata Allah SWT. Rupanya orang lain dia punya masalah, kita jadi serba salah tu. Rupanya sendiri punya masalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah kehidupan kan. Kehidupan ni itulah dia. Kadang-kadang kita yang tak betulnya kita, tapi apabila sikap kita yang tidak betul, dia menyebabkan orang lain pula rasa bersalah. Apa aku yang buat ni? Tengok, aku salah ke? Padahal orang tu tengah sakit. Sikap dia sendiri yang akan memberi kesan, yang akan menyebabkan orang lain terkesan dengan perangai dia. Macam itulah. Inilah ujian yang kalau kita lihat pada malam yang penuh barakah ni, Allah bagi kita. Baik, benar Tuan Mazlan. Kita tak ada lagi pada ujian. Di saat Allah bagi semua okey, kadang-kadang Allah bagi ada ujian, distraction. Bila kata ada distraction, kita kena fokus kepada apa saja yang kita dapat. Kita tidak boleh menafikan nikmat yang besar. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi insya-Allah kita teruskan kajian ilmu kita pada malam yang penuh barakah ni. Kita sambung pada perbincangan dalam bab amanah. Bab amanah. Bab amanah. Bab amanah semalam kita sentuh bab apa? Semalam kita sentuh bagaimana kita kaitkan dengan perbincangan. Kalau kita lihat. Perbincangan yang mana kedudukan, struktur diri. Semalam kita cerita tentang bagaimana struktur dalaman diri. Kita dah faham bagaimana yang dikatakan struktur dalaman diri. Jadi pada malam yang penuh barakah ni, kita nak sambung bagaimana yang dikatakan
yakni sikap yang dipengaruhi oleh sifat. Sikap yang dipengaruhi oleh sifat. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhatikan baik-baik semalam ni, kalau kita buat ulang kaji, baik, insya-Allah. Jadi kita fokus balik pada perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni, insya-Allah. Baik, kalau kita fokus balik pada perbincangan kita semalam, kita dah susun balik bagaimana kedudukan kita. Yang mana dalam diri ini ada je punya pecahan-pecahan dia. Susuk atur atau tingkatan atau pecahan-pecahan yang membincangkan perbahasan tentang diri. Ini amanah ni. Dalam bab amanah. Baik, jadi terus kepada perbincangan. Kalau kita lihat, hidup ini, diri kita ini bukan sekadar unsur jasad. Dia bukan sekadar jasad. Dia ini bermulanya dengan jiwa. Dengan jiwa. Dengan jiwa. Baik, bila kata dengan jiwa, jiwa inilah yang menjadi peranan utama. Peranan utama di dalam kehidupan. Bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Yang mana dalam diri anak Adam itu ada seketut daging. Kalau baik daging itu baiklah semuanya. Kalau buruk daging itu buruklah semuanya. Ala wahiyya qalbi. Itulah jiwa. Kalau kita lihat, jiwa inilah yang akan mempengaruhi semua perkara. Betul lah kata Nabi SAW. Kalau jiwa ini dibangunkan dengan baik, maka akal, perasaan dan gerak semuanya akan teratur dengan baik. Tapi sekiranya kalau jiwa itu tidak dibangunkan dengan baik, bermaksud jiwa yang tidak dikedepankan. Jiwa itu dikebelakangkan. Jiwa itu tidak diutamakan. Perbincangan bab jiwa ini dipinggirkan. Maka apabila perbincangan bab jiwa itu dipinggirkan, bermaksud yang ke depan itu adalah nafsu. Nafsu. Ya, nafsu ini akan membawa kita kepada amarah bisu. Yakni nafsu, kata Nabi SAW, akan mengajak kepada kerosakan. Kerosakan. Nafsu bisu. Jadi bila kata jiwa itu tidak dibangunkan dengan baik, bermakna nafsulah yang ke depan. Bila nafsu ke depan, maka akal, jiwa, gerak dikuasai oleh nafsu. Maka sidang jemaah mata Allah SWT, perkara ini kita kena faham baik-baik. Kita mohon kepada Allah SWT, dalam bab perbincangan dalam kehidupan amanah ni, amanah membawa diri kita. Amanah membawa diri kita. Amanah membawa diri ini bermakna meletakkan diri kepada yang sebenarnya. Meletakkan diri pada yang hak. Itulah pembangunan diri yang dimulakan dengan jiwa. Ya? Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat peranan jiwa ini besar. Kerana dia duduk pada permulaan kehidupan kita. Jiwa duduk pada permulaan kehidupan. Nampak? Maka jiwa ini dah diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Jiwa inilah yang nak diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Maka kalau kita lihat, bila kata kita bermula dengan jiwa, maka di dalam jiwa ini dalam surah Asy-Syams ayat 7, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Maka di dalam jiwa ini penyempurnaannya. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Maka jiwa dan penyempurnaannya inilah yang mana dimasukkan ke dalam jiwa ini, yakni Allah memasukkan dalam hati, qalbi, jiwa ataupun qalbi. Yang dinamakan sifat. Dan sifat ini sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat ini kalau kita tidak perhalusi dia, maka sifat ini akan beralih kepada sifat yang dipanggil, ada dua kategori sifat. Sifat mahmudah. Ada satu lagi sifat mazmumah. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala memecahkan dalam perbahasan sifat mahmudah, sifat mazmumah. Baik, adapun sifat mahmudah ni dari jiwa.
Jiwanya dimasukkan dengan sifat-sifat terpuji. Ini sifat terpuji. Fokus perbincangan kita pada malam ni. Fokus sebab yang ini tajuk je penting. Pada malam ni perbincangan tajuk je penting. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Adapun jiwa yang tidak dibangunkan dengan sifat terpuji, lawannya adalah sifat terkeji. Yang mana terkeji ini dimulakan dengan nafsu. Yang mana nafsu ini dorongannya adalah dunia. Adapun terpuji mahmudah, jiwa ini bermula dengan akhirat. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi bagaimana yang dikatakan sifat membentuk sikap? Nah, sikap ni apa? Sikap ini daripada perjalanan sifat ini dia akan pergi kepada dia akan pergi kepada sikap. Sikap ini yang diterjemahkan sebagai perbuatan. Atau dalam perbahasan kita adalah akhlak. Maka kalau kita lihat, dia ada sumber. Sikap ni ada dua sumber. Sumber daripada yang pertama atau bersumberkan daripada yang kedua. Nampak? Yang pertama dari sumber mahmudah. Lepas tu dia kata, Allah berfirman tadi dalam surah Asy-Syams ayat 7 hingga ayat 9. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baik, fa'alhamaha fujur. Fa'alhamaha, Allah mengilhamkan. Rujuk pada surah Asy-Syams ayat 7 hingga 9 tu. Allah mengatakan, Allah mengilhamkan. Makna, sebelum pergi pada sikap, Allah akan bagi akal. Akal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka di sinilah akan datangnya dipanggil ilham. Nampak? Baik. Ilham ini boleh jadi dua. Ilham yang terhasil daripada nafsu. Ada ilham yang terhasil daripada qalbu. Ada dua sumber ilham. Baik, daripada ilham inilah yang akan membentuk sikap. Daripada akal kita itu akan membentuk sikap yang dinamakan perbuatan. Nampak? Baik, jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, contoh yang pertama saya nak berikan di sini adalah bagaimana sekiranya kalau kita tidak meletakkan jiwa sebagai perbahasan utama kita, bermaksud kita akan beralih kepada perbahasan nafsu. Jadi perbahasan keduniaan. Dunia ini dorongannya dua. Perasaan, keadaan dan kebendaan. Nah, jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat di sini, kita ambil contoh yang pertama dulu. Bagaimana sikap boleh terbentuk? Bagaimana sikap baik boleh terbentuk? Bagaimana sikap buruk boleh terbentuk? Bagaimana? Maka bermulanya di sini sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil contoh yang pertama. Dan kita buat divide by 2. Kita divide bagi 2. Maka dari sini semua dari Allah. Kemudian Allah meletakkan manusia ini dalam dua keadaan. Keadaan yang dipanggil mahmudah, mazmumah. Baik. Bila kata mahmudah, mazmumah ini, yang mana mahmudah ini dimulakan dengan qalbi. Hasbi Rabbi
Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Tu dia. Hasbi Rabbi. Ni dikira. Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nampak? Maka dalam jiwa ini di dalamnya itu ghairullah. Bila kata ghairullah, apa maknanya? Maka di dalam jiwa ini yang mana mahmudah ini, kita ambil contoh yang pertama dulu. Ketika Allah menyempurnakan jiwa dan apabila jiwa ini dibersihkan. Jiwa ini dibersihkan daripada seluruh sifat-sifat mazmumah. Yang mana contoh yang kedua ni saya akan berikan sebentar lagi. Kita fokus pada contoh yang pertama. Mudah-mudahan bila kita fokus pada contoh yang baik, maka kita akan nampak perbahasan dia. Maka sebenarnya mata Allah SWT. Sebab apa kita bagi contoh yang baik? Sebab memang Allah mulakan kita dengan sempurna. Wa nafsin wa ma sawaha. Wa nafsin wa ma sawaha. Demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Lalu datanglah zikir yang kita selalu zikirkan. Hasbi Rabbi. Hasbi Rabbi. Jalallah. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad. Tu, cahaya yang tersembunyi. Cahaya yang tersembunyi ini dalam jiwa lah. Bila kata jiwa ini dibangunkan dengan kebaikan, maka kita fokus kepada Allah, maka di sini datang cahaya. Cahaya mahmudah ini yang mana Nur Muhammad. Muhammad. Itulah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila cahaya Nabi SAW itulah yang mana kalau kita lihat dalam jiwa ini dimasukkan sifat-sifat terpuji. Yang mana cukuplah Allah. Jalallah bila kata hati yang mana nak kita cerita mahmudah ni, apabila dibukakan pintu hatinya itu untuk mengenal Allah, maka terbukalah pintu hatinya, lalu dimasukkanlah cahaya yang Allah pilih. Ma fi qalbi ghairullah. Nampak? Dalam hati dia tiada lain, hanya ada Allah. Apa maksud dalam hatinya ada Allah? Ada sifat-sifat yang terpuji. Itu nama sifat. Contoh apa? Allah. 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 Ya Allah. Dimasukkan hati itu balik. Itulah bermula nama Allah. Bermulanya kita itu dengan nama Allah. Bismillah. Kan? Kita fokus kepada mahmudah dulu. Kita ketepikan mazmumah ni. Bismillah. Okey. Datanglah zikir Allah. Itu kata zikir tu ingat Allah ni bukan sekadar sebutan. Tetapi dari hati. Dari jiwa. Dari jiwa. Allah. 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 Ya Allah. 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 Ya Allah. Nah, bila kata bermula dalam hati itu tiada nama lain, hanya ada nama Allah. Maka di situlah Allah akan masukkan sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya sifat-sifat yang terpuji. Bila sebut Allah, bermula hati itu sifat yang masuk itu sifat yang
terpuji, yang mulia, maka datanglah sifat kelembutan, kasih sayang. Sifat kelembutan, sifat kasih sayang itu meresap masuk dalam jiwanya. Meresap masuk dalam jiwanya, maka itulah namanya bismillah. Maka tidak cukup dengan itu, jiwa ini membawa kepada satu kefahaman yang mana la ilaha illallah. Nampak? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu dah. Bila kata kalimah dia la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Di sinilah apabila jiwa ini dimulakan dengan zikir. Bila dimulakan dengan zikir itulah, maka akan gugurlah semua perkara yang di dalam hatinya selain Allah itu. Zikir. Baik, tapi sebelum nak masuk kepada zikir ini, maka datangnya itu yang kita namakan penyucian. Tubuh, taubat. Taubat itulah yang katanya istighfar. Astaghfirullah. Innallah kana tawwaba. Astaghfirullah. Innallah kana tawwaba. Astaghfirullah. Bila kata taubat, duduk diam-diam, kita tafakur ya. Ni fokus kepada perbincangan mahmudah dulu ya. Saya tak nak masuk perbincangan mahmudah dulu. Saya menganggap semua dalam ini Allah pilih untuk menjadi sifat mahmudah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Bila kita nampak dalam hati kita ini perlu ada ma fi qalbi ghairullah. Dalam hati tidak boleh ada selain Allah. Bermakna datanglah satu kesedaran yang mana kita selama ni mungkin ada syirik yang tersembunyi. Maka kita pun merenung, bertafakur dan kita teruskan beristighfar. Itu pembersihan. Kita zikir, dia panggil penyesalan di atas mungkin ada sifat-sifat yang kita pakai sehingga membentuk sikap-sikap takabur. Sikap-sikap takabur tanpa sedar. Jadi dengan zikir taubat, astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah. Duduk seorang-seorang. Waktu malam ke, waktu tengah hening. Bila-bila waktu yang sesuai. Banyakkan ni kalimah. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah. Teruskan. Sehinggalah nanti bergetar. InsyaAllah Allah akan tiupkan dalam hati itu kesedaran, maka akan mengalirlah. Dia panggil air mata kesedaran. Kita tak nak air mata yang keluar kerana kesedihan kebendaan. Itu low class punya cerita. Kita nak air mata yang mana jiwa, dia dah menguasai akal. Akal dah menguasai perasaan. Nampak? Bila akal dikuasai oleh perasaan, perasaan dikuasai oleh akal dia bertafakur. Hati dia panggil bertazakur. Fikir dan zikir. Dua tu, fikir dan zikir.
Atau dia betul-betul ijazah zikir-zikir yang memang biasa kita tu apa pendapat. Ni bila kata ijazah tu maknanya dia bila ada guru ni, maka dia sampai kepada yang dia panggil torik, jalan yang terus kepada yang arif. Memang zikir ni datang pada semua pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka diberikan, disampaikan kepada para sahabat, sahabat pada salafus soleh terus tabi'in terus pada ulama. Maka daripada itu maka dapat pada guru, bila guru menyampaikan kepada anak muridnya itu lebih jelas. Contoh ambil astaghfirullah innallah kana tawwaba astaghfirullah innallah kana tawwaba. Ini bila kata kita sedar dengan jiwa, maka jiwa yang sedar akan membentuk sikap yang khuduk dan tawaduk. Sikap dia akan jadi baik. Kerana jiwa yang mula kembali kepada Allah ni, dia tidak ada lagi istilah menyalah. Dia tak ada lagi istilah tak puas, pergaduhan, perebutan. Tak ada, sebab dia dah nampak diri itu kepunyaan Allah. Dia ada dah kepunyaan Allah, milik. Sebab tu bila sebelum kita nak masuk zikir, kita kena faham dulu. Kita tak nak nanti kita sebut zikir tapi kita tak menghayati. Baik, cuba kita kaitkan dengan pengajian kita yang sebelumnya. Kita ni air mani yang hina. Cuba kaitkan. Kita air mani yang hina. Kita ini lemah kana dha'ifa. Lalu kita munajat pada Allah. Cuba. Tengok. Astaghfirullah. Innallah kana tawwaba. Astaghfirullah. Innallah kana tawwaba astaghfirullah innallah kana tawwaba astaghfirullah innallah kana tawwaba. Nah, bila macam ni, perasaan dah tak masuk campur sebenarnya. Kalau setengah itu kita mainkan perasaan untuk menangis. Kita cerita-cerita dulu, buat cerita dulu baru nak menangis. Sekarang ni tak payah cerita dah. Duduk, ambil tempat, bentang jadah ke, dah tahu dah nak buat. Pertama kembalikan diri itu. Ya Allah aku hina, ya Allah. Ya Allah, aku hina, aku tiada daya. Ya Allah, Engkau segalanya, Engkaulah yang berkuasa. Ya Allah, aku hamba merendah padamu. Ya Allah, bantu aku lemah, tiada daya. Begitu. Tafakur, gunalah ayat apa yang kaitkan balik dengan hakikat. Kita dah belajar sebelum ni. Baru kita masuk dengan zikir yang faham. Kemudian bila dah macam tu, bila dah kita taubat, ini kena banyak ni. Kemudian kita solawat. Ni saya nak masuk tentang Allah tadi ya. Ni solawat. Bila dah taubat, solawat. Tapi jumhur ulama menakalkan, mengatakan solawat ni yang utama sebenarnya. Tapi tak apa, kita ambil jalan taubat dulu. Istighfar, kemudian salawat. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kenapa selawat? Kerana daripada taubat itu akan membawa cahaya nak menuju kepada Allah ni. Barulah dengan tarik ni, dengan dipanggil jalan solawat membawa kepada Allah. Sebab Nabi lah yang membawa kita kepada Allah. Kita tak boleh sampai direct kepada Allah dan Allah hanya melihat Nabi.
Dan selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallu alaihi Allah. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dua-dua boleh Puan Anis Farina. Bila kita cerita, bila istighfar tu pun, istighfar ada, kalau ikut perjalanan syarahan ni, maka istighfar lah. Kemudian kita salawat. Begitu. Kemudian seterusnya biarkan selawat. Istighfar tu pembuka. Benar. Dia tawasul ini apabila kita salah tempat. Ini dengan Nabi SAW memang itu perjalanannya mesti dengan Nabi. Tawasul ini berwakilkan mestilah dengan Nabi SAW. Kalau tiada Nabi tidak sah. Tidak sah lah. Mana boleh tak ada Nabi. Mesti kena Allahumma salli ala Muhammad. Selawatlah. Baik, kemudian barulah pergi kepada Allah. 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 Ya Allah. 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 Ya Allah. Allah. Ini satu set ni, ini standard je. Mungkin ada banyak guru-guru lain ada perjalanan. Ini saya ambil yang asas. Istighfar, selawat, Allah. Banyak lagi set dia. Ini kalau nak duduk, dia panggil nak duduk, ambil masa mungkin dalam 10 ke 15 minit atau setengah jam, duduk. Istighfar, kemudian selawat, kemudian Allah. Allah. Itu zikir harian, itu cerita lain Puan Faz. Itu teruskan. Zikir harian ni teruskan. Apa yang dah buat tu teruskan. Apa zikir-zikir yang dah buat tu silakan. Tak ada masalah. Itu ulama' dah susun. Ni kita nak cerita yang malam ni. Apabila nak cerita tentang perjalanan. Perjalanan saya nak cerita pada malam ni. Bila jiwa ni nak membentuk sifat itu, dia bermula dengan sedar. Maka duduk dengan istighfar. Itu pembuka pintu. Istaidu istighfar. Kemudian selawat. Selawat kepada junjungan Nabi SAW. Duduk. Kemudian Allah. 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 Ya Allah. Yang loading itu keluar masuk balik. Yang loading keluar masuk balik. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang loading keluar masuk balik. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lain tu lain. Biasalah kita nak masuk pembersihan tu macam tu. Handphone saya okey. Log out masuk balik. Okey. Log out masuk balik. Okey, baik. Ini lain tak okey satu Malaysia. Ni okey ni mana? Depan sini ada handphone yang nampak ni. Ni. Tengok okey. Kita pun nak apa?
Tengok keadaan dia. Okey ke tidak. Baik. Jadi sambung. Yang mana tak okey loading tu tengok balik nanti. Baik, sambung. Baik, saya nak zikir selawat nanti. Baik, jadi zikir ni, dia kena ada lafaz dengan hati tu. Hati ni faham. Zikir dengan hati dah zikir kefahaman. Maka ada lebih baik faham dan lafaz. Dua-dua sekali. Macam solat lah. Macam solat. Kalau duduk seorang, duduk tak ada ni, kena lafaz lah. Okay? Lafazkan dia. Sebab qauli, fi'li, qalbi. Hati ni maknanya kena faham dari hati. Maksudnya kalau zikir dalam hati, maksudnya zikir dari hati. Zikir dari hati. Bila zikir dari hati, maknanya dengan kefahaman. Kemudian lafazkan. Tapi kalau tengah ada orang, tak payahlah nak bunyi Allah. Tak payahlah. Tapi kalau kata seorang, maka lafazkanlah biar telinga kita dengar. Baik. Jadi sedang mata Allah SWT. Log out masuk balik. Line tu problem. Handphone saya okey. Saya punya tak ada loading. Handphone yang saya tengah, line saya ni tak ada loading. Dan di sini pun okey. Okey. Keluar masuk balik. Macam tadilah speaker tadi tak dengar. Rupanya handphone sendiri. Ya ilaha illallah. Banyak no ni. Ini nak masuk sifat ni. Dah nampak sikap dah. Hati-hati. Sikap mencerminkan apa yang ada dalam sifat diri anda. Itu dia. Sikap yang ada keluar itu mencerminkan apa yang ada dalam hati. Baik. Nah, dia mesti dua. Sekarang ni kita tengah mulakan dengan hati, jiwa. Nampak? Kita cerita apa ni? Kita mula tadi dari qalbi. Bila dari qalbi, ni mahmudah. Maka bila dalam hati, itu tidak boleh ada selain Allah. Dalam hati tidak boleh ada selain Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Bila kata ma fi qalbi ghairullah, saya ulang balik. Bila kata ma fi qalbi ghairullah, bermaksud kita kena ada proses penyucian berlaku. Di sini amanah ni kita nak menyucikan ni. Fasa siddiq kita nak memahamkan. Duk faham, nafikan. Bila kata fasa amanah, kita nak menyucikan dan nak mengisi. Ni saya combine perbahasan kita malam ni. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Zikir yang di lisan, zikir yang di hati, bukan zikir hati. Zikir yang dizahirkan dengan lisan, zikir yang dihadirkan dari hati. Dua serentak. Kena buat sekali. Baik. Jadi sedangkan mata Allah SWT, maka ingat. Benar sahaja ni Harun. Jadi okey dah. Kita kena bersedia berhadapan dengan ujian. Sikap yang keluar akan mencerminkan apa yang ada sifat di dalam. Sikap yang keluar nanti akan menentukan apa sifat yang ada di dalam. Kalau sifat yang sudah dibentuk dengan sifat mahmudah, yang keluar itu akan memudahkan semua perkara. Sifat yang ada dalam diri itu akan mencerminkan sikap yang keluar. Jadi sifat yang dibangunkan dengan zikirnya. Ni saya masukkan ini. Pertama, kita nafikan la. Ni kan penafian. Ini kan kita belajar pada fasa siddiq. Baik, bila kata penafian, kita dah satu Malaysia masuk kelas. Bukan satu Malaysia masuk kelas, puan. Ini bukannya, ini ada yang gaib juga nak masuk. Yang gaib pun. Bukan yang manusia. Jin-jin pun nak dengar. Jadi line interruption lah. Bab-bab zikir ni dia masuklah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, maka kita pun bila kita dah sedar nak mulakan dengan hati balik, dan kita dah banyak kesilapan yang kita lakukan, dan diri kita ini dari air mani yang hina, tiba-tiba rasa mulia dengan harta, rasa mulia dengan rupa, perasan mulia dengan rupa, perasaan mulia dengan harta, pakai sifat Allah yang berkuasa, lepas tu mengaku kita pula. Allahu Akbar. Ini yang jadi masalah. Lalu
Bila kita belajar, kita mula sedar. Bila kita belajar, kita mula sedar. Maka kita pun mulakan dengan taubat salik. Mana yang tadi kata tadi, sahabat kita mana tadi, dah hilang dah nama. Salik, ya. Sang salik ini jalan menuju kepada Allah. Maka mulakan dengan taubat. Istighfar. Istighfar apa ni? Sayyidul istighfar pun boleh. Ataupun dengan intonasi lagu tadi, irama lagu tadi boleh. Astaghfirullah. Cuba. Perhati baik-baik. Saya buat satu set begini. Baik, bila kita nak mulakan dengan mahmudah, nak masukkan dengan kepujian, kebaikan dalam hati, kita kena pastikan dalam hati kita ini tidak ada selain Allah. Maka di situ kita cari pengajian, kita belajar. Bila kita belajar, kita sedar dengan akidah yang benar, dengan ilmu yang benar, kita sedar bahawa banyak kesilapan berlaku. Terutamanya pengakuan-pengakuan yang kita meletakkan keakuan di dalam diri kita. Mengaku segala sifat-sifat. Kita pakai sebelum kita sedar bahawa itu Allah punya, malah kita menyekutukan tanpa sedar. Ini yang Nabi cukup takut. Maka dengan itu kita mulakan penyucian balik. Mulakan penyucian itu dengan kita dah mula belajar tentang kefahaman tentang siddiq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan seluruh Bila kita dah baca dengan nama Allah pada seluruh kejadian, itu kalimah nafi isbat. Nafi isbat. Nafi isbat. Baik, bila dah nafi dan isbat, apa yang kita kena buat lagi adalah istighfar. Kita duduk, kita renung, kita muhasabah. Gunakan akal yang dah dibimbing oleh jiwa. Jiwa yang sedar akan kuasa Allah. Maka kita duduk, lalu kita pun nyatakan, Astaghfirullah, innallah kana tawwaba, astaghfirullah. Innallah kana tawwaba, astaghfirullah. Innallah kana tawwaba, astaghfirullah. Innallah kana tawwaba. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Nah, bila satu set itu dimasukkan, maka Allah dengan kuasanya akan membimbing kita untuk menterjemahkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebab kebaikan ni milik Allah. Kebaikan milik Allah, bukan milik kita. Jangan perasaan baik. Jangan berhenti buat baik. Sebab baik itu husna. Nama Allah hasanah. Hasanah. Husna. Bila kata asma husna, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kun
Qudus ya salam ya mu'min ya muhaimin. Di situ pula kita mula menyelami satu persatu sifat-sifat kebaikan yang hanya milik Allah. Yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bergantung harap pada Allah, bila bergantung harap pada Allah, barulah Allah akan bimbing kita sepenuhnya. Sepenuhnya. Baik. Sebab kita kadang-kadang kita meletakkan diri kita lah yang nak jadi baik. Bukannya Allah bantu kita jadi baik. Nah, nampak tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia datang dari sedar, hati yang tiada cinta dunia, barulah bergegar seteruk 7 petala langit, 7 petala bumi, insya-Allah. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi, bila begitu, sidang jemaah mata Allah SWT, tengok apa jadi. Saya tunjuk nyata. Bila dah terbina tu, maka sifat Rahman Rahim Allah. Cuba tengok. Bila kata dah lihat dengan Allah, benar. Penghuni syurga tiada benci, tiada cemburu, tiada dendam. Siapa yang nak dipilih menjadi ahli syurga, buangkan sengketa. Buangkan segala duka dan lara. Kerana hanya dengan Allah akan dapatlah segala-galanya. Ya benar tu Ustaz. Benar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Man khafa min Allah khafa kulla syai' wa man khafa ghaira Allah khafa min kulli syai'. Benar. Masya-Allah. Tabarakallah Ustaz. Benar. Kita nak wujudkan. Dalam hati kita tu mengeluarkan, menyingkirkan segala ghairillah, maka di sinilah akan dimasukkan pembersihan. Benar Tuan Haji Fauzi, betul. Kita akan tunduk. Baik, tadi tidak cukup dengan itu, apa sikap yang akan keluar? Kita dah berzikir ni, kita dah masukkan dalam hati kita ini, kita dah masukkan kefahaman, apa sikap? Sikapnya begini, cuba tengok. Sebelum kita buat penutup. Kita buat penutup malam ni, kita habis awal. Bang Ramai nak bersiap sedia besok. InsyaAllah. Baik. Allah SWT turunkan dengan sifatnya Ya Rahman Ya Rahim. Kita bermula dengan Rahman Ar-Rahim. Tak ada masa untuk kita membenci. Tiada. Orang yang membenci ni orang yang ada genetik iblis. Minta maaf cakap. Sebab iblis ni dia sifat dia membenci. Dia dendam, cemburu, hasad, dengki. Iblis. Jadi bermula dengan Rahman Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sekiranya kita menjiwai sifat itu, maka hal ini akan membawa tiada erti duka cita, kecil hati, makan hati, emosi, tak ada. Susah hati, semua ni tak ada. Tidak akan berlaku. Kita nampak macam pelik. Boleh ke Ustaz? Inilah kuasa Allah. Nah, itu nama selendang Allah tu maksudnya pakaian Allah. Takabur itu. Puan Rohaniza, Puan Roha. Maknanya Allah saja yang berhak cemburu sebab Allah pemilik bagi segala-galanya. Allah saja yang tidak boleh diduakan. Allah tu masuk cemburu tu maknanya Allah tidak boleh diduakan. Cemburu ni biasa kita letakkan pada diri kita. Nah. Maka sudah jemaah mata Allah SWT. Dalam surah Fussilat ayat 30 kalau kita lihat sesungguhnya orang-orang yang menegaskan. Orang yang menegaskan bahawa keyakinan berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian summastaqamu, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang lurus, maka turunlah malaikat kepada mereka dari masa ke masa dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang, berlaku kejadian yang tidak baik pada diri kamu, dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira yang telah dijanjikan kepada kamu. Baik, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Benar, dengan mutakabir, sifat mutakabir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka di sini barulah datangnya sifat cinta. Sifat datangnya sifat cinta dan kesucian dalam hati ini berkasih sayang hanya kembali dengan mengasihi kembali dengan segala ciptaan Allah Taala. Ini dia. Maknanya kalau kita lihat sikap kita nanti akan berubah. Yakni menyayangi, mengasihi kembali segala ciptaan-ciptaan Allah. Kita tidak akan pergi kepada kebencian.
Itu namanya bila hati sudah dipenuhi dengan kasih sayang, maka dia akan mampu menyayangi dengan kasih sayang Allah. Mengasihi kembali segala ciptaan Allah, terutamanya manusia. Ciptaan yang paling Allah sayangi. Manusia adalah ciptaan yang paling Allah sayangi. Mana mungkin kita nak bermusuh dengan ciptaan yang Allah sayang. Terutama bermusuh dengan suami sendiri. Ni, zikir ni. Allah, Allah. Zikir. Balik rumah bergaduh dengan suami. Apa Tak. Orang panggil batil. Kazabta, bohong. Sebab orang yang telah menyucikan perjalanan dia, hatinya itu, maka dia akan menzahirkan sifat berkasih sayang dengan Allah. Caranya adalah mengasihi kembali ciptaan-ciptaannya, terutama manusia. Sebab tu tak heran kalau nak kahwin 1, 2, 3, 4 ni tak heran, tak jadi isu. Sebab bersumberkan kasih sayang Allah. Nampak? Bersumberkan kasih sayang Allah. Jadi dia tak ada isu. Baik. Yalah, sifat cemburu itulah sombong kan. Sombong. Maka sifat kasih sayang hanya milik aku. Kita dah bersihkan dah. Mana milik Allah. Jadi apa yang kita buat? Orang yang oleh demikian orang Islam, orang bertakwa menyayangi orang lain tanpa perlu banyak soal. Tanpa perlu ada perbandingan. Tanpa perlu mengharapkan sebarang pulangan daripada manusia. Setiap yang dilakukan dengan hati yang sangat lapang, semata-mata menyatakan kembali kasih sayang Allah kepada manusia lain. Hablum minan nas. Itu nama hablum minan nas. Jadi orang yang sebab tu, orang yang berpoligami, itu adalah orang yang limpah ruah kasih sayang. Bukan penagih kasih sayang. Jadi cari pasangan yang dah limpah ruah kasih sayang. Sesiapa yang mancis cinta makhluk, dia tak layak berpoligami. Tak maaf cakap. Gumi-gami je lah. Yang dah kita menzahirkan kasih sayang Allah. Bukan penagih. Jangan kahwin dengan penagih, ketagih cinta makhluk. Jangan kahwin dengan orang yang ada miskin cinta Allah. Maka dia tidak mampu menzahirkan kasih sayang. Yang ada adalah membawa kepada kebendaan dan kehancuran. Yang dijanjikan bulan dan bintang, akhirnya hancur bertaburan segala-galanya. Jadi sebenarnya mata Allah SWT, cuba tengok. Orang yang sudah dimasukkan. Jangan ikut, Tuan Mazlan. Buang yang keruk, ambil yang jenik. Jangan ikut perangai iblis. Kita buat iblis kecewa. Iblis ciptaan yang Allah kata lemah. Mereka tidak mampu mengganggu orang yang hanya mengharap Allah. Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Surah As-Sad ayat 82-83. Memang iblis akan mengganggu kita, tetapi iblis tidak mampu mengganggu orang yang hanya berharap kepada Allah. Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambaku yang membersihkan diri dia. Hamba-hambaku yang membersihkan diri. Tidak mengotori. Sama lah juga. Ini sama tadi Puan Atika Zuleka. Itu bukan zikir lah. Orang zikir ni dia dah terjaga, dia dah terpelihara seluruh perbuatan dia. Maka belumlah dia zikir dengan sempurna. Sama lah dengan orang perempuan. Orang perempuan pun tak boleh tengok orang lelaki seksi. Orang naik basikal pakai seluar ketat-ketat tu, orang perempuan haram tengok. Tak boleh. Sama je. Macam mana orang lelaki tengok perempuan seksi, orang perempuan pun tak boleh tengok lelaki seksi. Biasa kita kaitkan dengan lelaki, tengok perempuan. Perempuan dia tengok lelaki. Sama. Perempuan pun tak boleh tengok lelaki. Kalau ikut kan. Dia tengok lelaki handsome tu. Handsome-nya. Sama je 2 kali 5. 5 kali 2, 2 kali 5. Sama. Tak boleh. Lagi kadang-kadang orang yang main basikal, main keluar ketat-ketat tu. Orang lelaki kan main-main kan. Keluar ketat, ya amat, ya Robi. Orang perempuan selamba dia, tak apa bang. Orang yang tak boleh tengok adalah orang lelaki tengok perempuan. Yang orang perempuan tengok lelaki tak apa. Sama je. 2 kali 5, sama. Baik. Jadi tidak boleh kita lagi ada kebencian. Dia tidak boleh harapkan kasih sayang makhluk. Jadi sebab itu kasih sayang ini mesti dibentuk dari dalam.
bukan dari isteri. Kasih sayang itu bukan ikut dengan isteri. Nampak? Kadang-kadang tanya, sayang dengan siapa? Mana belajar sayang? Belajar sayang dengan isteri. Habis. Mana ada tengok? Baguslah. Saya dah kata Puan Atikah tadi. Biasa kaitkan dengan lelaki. Lelaki tengok perempuan seksi. Orang perempuan pun sama. Tengok lelaki seksi. Sama dia. Nampak? Sama je. Tak payah nak kata bubuhkan lelaki. Orang perempuan pun sama naik. Tapi yang bukan yang dalam ni lah. Yang dalam ni Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Kan kita dah bersihkan hati tadi. Dah hati bersih. Tak payah tengok lah benda. Cerita benda yang buruk lagi. Orang yang hati telah bersih. Dia takkan bagi contoh-contoh yang buruk dah. Nampak? Dia tak ada bagi contoh perempuan seksi lah. Tak ada. Bila kita dah cerita tentang hati yang bersih. Bila kita cerita hati yang bersih. Kenapa kita nak cerita pula tentang contoh yang buruk? Kalau memecina Muslim pun tak boleh. Makhluk Allah tu. Tak boleh. Yang kena boleh. Yang boleh adalah yang menyerang. Dia panggil kafir zimmi. Yang menyerang. Yang bermusuh dengan kita. Baru boleh. Itu pun kerana Allah. Tak boleh kerana dendam. Islam tak ada dendam. Islam tiada dendam. Tiada. Okey. Baik. Jadi, bila kita dah cerita, orang yang hati bersih, orang yang hati penuh kasih sayang, dia tak ada bagi contoh yang buruk-buruk dah. Dan abang ni, Kang Gatal. Kang Gatal. Nampak? Abang ni, padahal baru zikir. Bagi contoh yang buruk, tak boleh. Orang yang dah berzikir, dia tidak akan cakap benda yang buruk-buruk. Saya bagi contoh, bekas yang dalamnya itu diisi dengan benda yang baik. Tiba-tiba diisi dengan benda yang buruk. Maka dia akan terus buruk. Bekas yang diambil untuk mengisi najis. Tiba-tiba digunakan untuk mengisi nasi. Tak boleh. Jadi kalau bekas itu dah biasa untuk diisi nasi, maka dia tidak akan sesekali digunakan untuk mengisi najis. Kalau bekas yang dah diisi najis, dia tidak sesekali akan digunakan untuk mengisi nasi. Jadi kalau hati kita dah diisi dengan kebaikan, hati kita dah diisi dengan tarbiyah, dengan tazkiyah, dengan tazkirah, maka sidangnya mata Allah SWT, maka tiada lagi lah cerita benda buruk-buruk. Tak ada lagi lah bagi contoh yang buruk-buruk. Tiada lagi lah kita bersangka buruk. Nampak? Benci dosa tak apa. Benci apa yang Allah benci. Bukan benci hakikat. Tapi kita benci syariat yang berlawanan dengan apa yang Allah suruh. Allahumma salli ala. Jaga apa yang kita lihat supaya tidak ganggu apa yang kita ingat. Jaga apa yang kita lihat supaya tidak ganggu apa yang kita ingat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Cuba lihat, maka orang yang bercinta kerana Allah ini, walaupun yang disayangi itu tidak sepahaman dengan dirinya, walaupun seringkali diukir pemberian orang yang disayangi, walaupun dirinya masih diragui oleh orang yang disayanginya, walaupun orang yang disayangi itu merendah-rendahkan dirinya, walaupun orang yang disayangi itu masih berpersangka ke atas dirinya, walaupun segalanya berlawanan, maka sebenarnya orang Islam, orang beriman, dia tetap menyayangi orang di sekelilingnya tanpa perlu sebarang persoalan, tanpa ada sebarang keraguan. Hal ini kerana keyakinan ke atas sifat kasih sayang Allah itu bukan lagi terletak pada manusia, tetapi ia total daripada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Itulah tandanya dia sedang bercinta dengan Allah, serta dapat merasakan beradanya kasih sayang Allah di dalam dirinya. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muka surat 104. Dia merasakan dirinya benar-benar disayangi oleh Allah yang Maha Kasih Sayang, maka wajib baginya untuk menyayangi hamba-hamba Allah seperti mana Allah menyayangi dirinya dengan pelbagai nikmat yang tidak terhitung banyaknya ke atas dirinya, terutama nikmat bernafas dan masih hidup.
Nah, jadi sinarnya mata Allah SWT. Cuba fahamkan surat 104 ni ya. Apa perbincangan kita ni? Baik, maka di sini kalau kita lihat kesimpulannya adalah begini. Bila kata kita fokus pada mahmudah, adakah zikir tak diterima bila sikap tak berubah? Ya. Hati bekas dia masih kotor. Masih kotor kan? Itu maksudnya perbincangan mazmumah lah tu. Maknanya, jiwa dia masih tidak dihidupkan. Dia masih mengikut pada nafsu. Nafsu masih diutamakan. Dia utamakan perasaan. Maka yang dizikirkan itu bukanlah zikir. Tetapi hanya sebutan saja. Sebutan yang dimainkan oleh perasaan. Dia bukan datangnya dari jiwa. Nah, jadi sebenarnya mata Allah SWT. Jadi kesimpulannya begini. Jiwa ini apabila dah dimasukkan kebaikan, maka Allah akan pandu akal ni. Maka akal ni akan bersangka baik. Maka bila akal bersangka baik, jiwa ni dah diisi dengan kebaikan tadi, zikir tadi. Akal dia fikir, maka lafaznya ada sekali lah. Zikir, fikir dan dengan sekali penyuciannya berlaku. Maka di sini berlakunya penyucian. Maka kasih sayang itu akan turun. Kasih sayang ni akan turun. Daripada bermulanya dengan Allah. Allah izinkan kasih sayang itu masuk dalam jiwanya. Jiwanya menterjemahkan kepada akalnya. Akalnya itu mendorong perasaannya untuk buat apa? Menyayangi. Dengan perasaan inilah dia akan menyayangi. Menyayangi siapa? Menyayangi seluruh makhluk-makhluk yang disuruh oleh Allah. Terutamanya kalaulah seorang isteri, dia menyayangi sungguh-sungguh suaminya. Kalau seorang suami, dia menyayangi sungguh-sungguh isterinya. Isterinya. 3 kali tu, kali 3. Sebab isteri kan 3 kali. Kerana apa? Kerana bersumberkan yang satu. Dari atas turun ke bawah. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Maknanya beginilah, dari Allah turun terus kepada sikap. Yang ini jiwanya yang dah bersihkan tadi, bersihkan. Akalnya dan perasaannya, nafsunya telah ditundukkan. Maka dia menyayangi ni semua ni. Lagi sikapnya keluar, sikap yang menyayangi. Dari mana dia dapat menyayangi ini? Dari Allah. Dia masuk ke dalam ini, masuk ke akal dia, pergi ke perasaannya, turun ke sini. Maka kalau di sini 100%, maka di sini pun 100%. Nampak? Dia tak ada pergi kat diri sebab nafsu ni dah ditundukkan. Kenapa boleh menyayangi abang 100%? Kerana Allah menyayangi saya 100%. Allah sayang pada saya 100% bang. Jadi saya kena keluarkan 100% kasih sayang yang Allah berikan pada saya bang. Tanpa prejudis. Gitu dia. Ni. Maka 100% kasih sayang yang telah diberikan ni bersiap sedia untuk beraksi. Maka di sini datangnya amal. Berpandukan dengan perjalanan ini mahmudah. Nampak? Ini perjalanannya. Jadi besok kita sambung tentang mazmumah pula. Saya nak bagi contoh buruk. Kita bagi contoh baik dulu malam ni. Besok saya bagi contoh buruk. Contoh buruk. Tak salah. Salahkah kita menyayangi seorang lelaki yang bukan muhrim? Tak salah. Apa yang salahnya? Tapi kalau dah beristeri, salah, haram. Okey. Ustaz, susahnya dapat syurga kalau begini. Syurga memang susah.
Dunia pun susah, syurga lagilah susah. Sebab dapat dengan diri kita. Patutnya dapat dengan diberikan oleh Allah. Allah berikan syurga. Senanglah. Susahnya kita tak nak syurga. Yang susahnya kita nak dunia. Itu jadi susah. Salah menyayangi ni apabila kalau statusnya itu adalah isteri yang sudah ada suami. Dia salah. Maknanya dia pergi kat nafsu tu. Kalau dah bersuami, tiba-tiba sayang pula yang bukan muhrim. Haram. Tapi kalau belum bersuami, itu dipanggil fitrah. Cuma, jadi kalau ada syariat yang halal. Kalau dah sayang, halalkan. Tapi ustaz, dia suami orang. Dah tu takkan suami binatang pula. Suami orang, kahwin je dah. Dia tak boleh dengan binatang. Tak boleh. Suami orang betul lah, takkan suami beruk kan. Beruk tak boleh kahwin. Yang penting, manusia. Betul. Jadi itulah suami orang. Tapi isteri dia tak bagi ustaz. Maknanya ketandusan kasih sayang. Cari orang lain. Minta Allah Ta'ala bagi bantu. Jangan pergi terjah. Kita ada akal ni. Ada akal yang waras ni. Bila kita berkasih sayang. Bila kita berkasih sayang dengan orang yang masih lagi diperas ugut oleh isteri dia. Isteri yang pertama masih memeras ugut. Dan suami masih lagi terketar-ketar. Masih lagi mencari-cari jawapan. Tak payahlah. Next. Move on. Kasih sayang Allah tu luas. Allah boleh bagi kat siapa yang Allah kehendaki. Allah boleh bagi kat siapa yang Allah kehendaki. Jangan terikat dengan manusia. Jangan terikat dengan manusia. Ingat tu. Move. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukan muhrim tu. Tahu tu soalan tu. Saya dah jatuh hati dengan suami orang. Baguslah. Maksudnya masih waras. Masih waras. Jatuh cinta dengan suami orang masih waras. Yang tak bolehnya bini orang jatuh cinta kat suami orang. Tu tak boleh. Dah ada lelaki nak jatuh cinta dengan suami orang. Oh, bahaya. Tu bahaya. Tu tak boleh. Kalau awak masih belum kahwin, silakan. Tafadhal. Silakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ni masyarakat punya cerita lah ni. Tiba-tiba jadi satu kesalahan bercinta dengan suami orang. Apa satu kesalahan? Mana ada satu kesalahan? Kesalahannya kalau dia buat benda yang melanggar syarak, itu salah. Saya sayang suami saya sendiri. Alhamdulillah, bagus puan-puan zina. Sayang sungguh-sungguh ya. Jangan sikit-sikit 100%. Kalau suami nak kahwin lagi pun, biar bagi sungguh-sungguh. Jangan marah-marah. Okey. Baik, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi insya-Allah jangan pergi kasih khabar beruk makrif. Beruk mak ya, jangan. Selagi suami orang mukil tu. Khair. Insya-Allah. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ni Allah berkati kita insya-Allah. Allah berkati kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah bimbing kita untuk sama-sama kita menterjemahkan sifat sikap bersandarkan sifat yang telah Allah bimbing dengan sifat mahmudah. InsyaAllah saya cukup setakat itu. Besok pun kita ramai lagi. Drama sungsang. Drama sungsang. Tak apa-apa lah ya Allah. Pahaman-pahaman yang merosakkan. Bercinta dengan seorang tak salah. Jangan. Tak salah pun. Tak ada istilah perampas ya. Perampas ni tak ada. Kita yang mengampas cinta Allah. Itu ada. Tak ada rampas-rampas. Sebab tak ada benda kita punya nak rampas apanya. Semua Allah punya. Tak ada nak rampas, tak ada. Tak salah ke Ustaz bercinta dengan sama? Apa salahnya? Cinta tu kan benda yang datang dari hati. Salahnya kalau bawa lari laki orang. Bawa lari salah. Awak tu ada isteri, bawa lari laki pergi buat benda yang tak betul, langgar syariat. Tak boleh lah. Kalau dah cinta, sahkan dengan perkahwinan. Tapi masalah itulah. Bila bertemu dengan orang yang ketagih kasih sayang kan. Tak boleh lah. Baik, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Mohon ampun, mohon maaf atas segala terkurang kata, terkasar bicara. Jadi insyaAllah malam ni kita dah faham dah bagaimana kita nak perbetulkan jiwa kita ni dengan kefahaman yang kita dah faham selama ni siddiq. Kemudian kita bersihkan, kita betulkan diri kita ini insyaAllah dengan kembalikan zikir kepada Allah SWT. Ingat dia. Ingat dengan kefahaman yang sebenar insyaAllah.
Macam sekejap je kelam malam ni. Masya Allah. Habis tekak, dah habis Liu nak jawab. InsyaAllah. Boleh je 2-3 jam. Tapi biasalah besok masing-masing ada tugasan. Tak apa, kita sambung lagi besok. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk terus istiqomah dalam pengajian kita ni. Sehinggalah kita benar-benar boleh berubah. Mengaji sampai putus. Ala-ala mengaji sampai jadi. Mohon Allah bantu kita walaupun susah. Tetapi Allah tidak pernah menyusahkan kita. La yukallifullahu nafsan illa hus'aha. Allah tidak pernah membebani hamba-hamba ni, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Syukur setakat itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma